Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Saudara hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasih sekalian, pada malam ini saya teruskan kepada rukun yang ketiga daripada semayang yang dipanggil sebagai qiyam. Dipanggil sebagai qiyam. Jadi saya baca hadis yang berkaitan. An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta hadha bihima mankibaihi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri hendak mengerjakan sembahyang, ia berdiri tegak dan mengangkat kedua tangannya hingga menyamai kedua-dua bahunya, lalu bertakbir takbiratul ihram. Hadis sahih riwayat daripada Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, bahawa jelas bahawa Rasulullah SAW dia berdiri dulu, kemudian dia angkat takbir, kemudian dia angkat tangan, kemudian barulah dia berdiri betul, yang disebut dalam hadis yang Imran yang saya akan baca ni. An Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu qala kanat biya bawasiru fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis salati faqala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin, rawahu Bukhari. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya, aku mengidap sakit bawasir, lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara hendak mengerjakan salat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan, sembahyanglah dengan berdiri, kalau tidak dapat sembahyanglah dengan duduk, kalau tidak dapat juga maka sembahyanglah dengan berbaring, iaitulah dengan mengiringkan ke sebelah kanan. Zadun Nasa'i fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ditambah oleh riwayat Nasa'i, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak juga dapat mengerjakan salat dengan cara tersebut, maka hendaklah engkau mengerjakan dengan terlentang. Allah Ta'ala tidak memberati seseorang malaikat sekadar yang terdapat olehnya. Jadi berdasar pada hadis ni, kita tengok kepada poinnya salli qa'iman, semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Maka wajiblah qiyam dalam semayang berdasar pada nas yang ada ni. Jadi barang siapa yang semayang tidak berdiri, maka semayang dia tidak sah, kecuali kalau orang tu dia sakit. Tu cerita lain lah. Jadi saya sebutkan, bila saya kumpulkan beberapa keadaan, saya kumpulkan beberapa keadaan yang disebutkan dalam kitab-kitab lah. Antaranya dalam kitab Hidayatus Sibyan. Kemudian kalau kita tengok lagi dalam kitab Sabilal Muhtadin, saya boleh kumpulkan ada beberapa ketikanya seorang itu boleh semayang duduk ataupun dia semayang berbaring. Tengoklah keadaan dia. Yang pertamanya, kalau sekiranya dia takut binasa diri. Kalau dia semayang diri, binasalah diri dia. Contohnya apa? Dalam perang. Jadi dia kena nusuk-nusuk lah. Dalam perang, maklumlah perang. Lawan orang kafir dalam peperangan jihad fi sabilillah, maka dia tak boleh nak pamerkan diri dia. Duduk gitu lah, duduk menerak gitulah contohnya. Maka bolehlah dia tak berdiri. Tu maknanya dia takut binasa. Itu satu. Yang kedua, kalau sekiranya menambahkan sakit, dia boleh diri, tapi gak sakit kan main. Sakit lutut, ya Allah.
Tuhan saja yang tahu. Masa muda kuat nak main bola contohnya. Tak. Pas bedah main bola tadi. Tak. Tahun 70-an kuat sangat main bola, wakil sekolah lah, wakil macam-macam. Maka dia pun lengoh dah, bila tua lengoh lutut dan sebagainya. Pada masa itu dia boleh sembahyang diri, tapi gitulah. Sakit tak. Maka pada sakit tadi dia boleh diri tapi sakit maka boleh dah dia duduk. Dah guana begitu. Semua orang sakit lah ke? Sakit yang diibaratkan oleh Imam Haramain sebagai yang menyebabkan terganggu khusyuk. Duk mikir sakit lebih pada mikir Tuhan. Tu. Duk tidak sebut ada dah, tapi mana dalam hati ada dah. Orang dalam hati ni ingat ke Allah, bebe ingat ke Allah, perbuatan ingat ke Allah, semua ingat ke Allah belaka dalam bayang sepatutnya. Tapi mulut ingat ke Allah. Ingat ke Allah lah. Mulut baca Fatihah tu ingat ke Allah lah. Perbuatan ingat ke Allah, diri molek dah. Hati dah ingat ke Allah. Ingat ke apa? Ingat ke lutut. Bak sakit ingat lutut ni. Tak, umpamanya main rugby kuat ingat masa muda. Contohnya. Jadi pada masa itu bolehlah dia duduk. Kadang-kadang yang mana dia tak ingat dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang. Terganggu khusyuk dia. Begitulah. Kemudian susah susah untuk diri sendiri, susah untuk diri sendiri. Termasuk jugalah contohnya kalau orang tu pergi ke laut, pas pada tu bukan pergi ke laut ada masalah sangat. Orang dah biasa pergi ke laut, dia boleh sembahyang diri, boleh ada. Dia candak sotong contohnya, jarang-jarang sekali. Setahun sekali gitu candak sotong. Tiba-tiba main ombak gitu. Allah. Susah nak diri ombak kat laut ni. Cuba candak sotong kali tengok. Dah. Orang biasa dah kelawat tak masalah. Guna-guna musim legak guna pun mungkin lah. Saya ni pakai teka je lah. Mungkin lah boleh sembahyang diri juga. Tak? Nampak ada orang sembahyang diri molek tu masa duduk tengah laut tu tak? Maka dia dah biasa dah. Ni orang dah biasa. Dia candak sotong setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Boleh lah 3 ekor. Tak? Kelu tak apa tak? Cak-cak tu umpama contohnya. Pada masa itu boleh tak? Dia nak sembahyang duduk dalam keadaan diri gak jawab dia pening kepala. Dah orang suruh makan obat hilang pening kepala tu, dia makan dah tak rindu. Maklumlah orang bandar. Tak? Pergi jarang sekali ke laut. Pergi candak sotong bukan benda apa, saya candak sotong. Tak? Maka apa hukum dia pada masa itu kemasyaqqah, bolehlah dia sembahyang duduk. Yang keempatnya takut tenggelam. Takut tenggelam. Kalau dia sembahyang diri tenggelam. Okey. Tak tahulah guana. Mungkin diri lebih berat daripada duduk ke guana. Tak tahulah dah. Okey. Yang kelimanya pening. Kalau dia sembahyang diri boleh pening anyuk gitu. Anyuk ni kok jawab dia bukan ingat ke Allah dah. Ingat ke Panadol. Dia akan ingat ke Panadol pula. Mujurlah Tuhan tak kata syirik ingat ke Panadol tak? Ingat dan awak pun ni mari ingat ke Panadol. Panadol Allah sedapnya kalau Panadol makan Panadol lega lah sikit ingat ke Panadol. Dia ingat ke Allah dah. Jadi pada masa itu kurang kan ingat ke Panadol banyak doa. Dia bolehlah sembahyang duduk. Kalau nak sembahyang diri boleh tu, tapi begitulah. Pening kepala. Pening kepala sembahyang diri. Gitu. Yang keenam ialah kerana takut keluar air kecing. Ni orang sakit orang panggil benda apa? Sakit hok kecing tubik umur. Dedah. Dedah. Panggil sakit dedah. Dia sembahyang diri tubik air kecil, pas tubik jenis dedah nak buat guana. Tak? Syafahullah, mudah-mudahan Tuhan baik sembuh dia lah. Dia kata kat orang benda gini ni, penyakit ni hok Tuhan berlaku. Tak? Sedak-sedak sangat buat ceramah dok kata kau orang. Orang dedah ni kan kena tak? Jangan awak kita doakan orang yang sakit-sakit ni supaya Allah Taala sembuhkan dia dan ada kelonggaran. Kalau dia sembahyang duduk air kecil tak ubik. Kalau sembahyang diri ubik. Umpamanya tak? Okey. Okey sebab tak tahulah. Tu ada orang ni kita tanya doktor tahu tak? Kita tak tahu. Jadi apa hukum dia sembahyang duduk tu? Boleh sembahyang duduk. Walaupun kalau dia berdiri mampu berdiri tapi tu acing ni lah. Okey, jadi bolehlah dia duduk. Bahkan kalau nak tengoknya dia kena sembahyang duduk bukan. Dia memang wajib kena duduk. Bukan setakat
Bukan boleh duduk, wajib nak duduk. Ada banyak kes benarnya. Ada orang tanya saya. Muncullah orang tanya tu, kita tak nampak je tak. Kadang-kadang dalam daripada mesej ke dalam hello ni. Jadi orang tu kalau dia sembahyang diri boleh. Tapi ketuk umur. Tapi kalau sembahyang duduk kurang sikit. Ketuk umur jadi nyakit angin tak? Apa panggil nyakit angin. Jadi macam mana bolehlah dia sembahyang duduk. Bahkan kalau gitulah keadaannya, dia sembahyang duduklah. Wajib dia kena sembahyang duduk. Begitu. Kalau menjamin benda tu tak keluar. Menjamin benda tu tak keluar. Jadi itulah keadaannya kalau nak sembahyang duduk. Jadi kalau orang yang kita balik semula kepada orang yang sembahyang berdiri tadi, dia kena berdiri. Tapi dia bokok dah. Dia bokok macam rokok dah. Jadi macam mana nak diri? Dan macam mana nak beza dengan rokok? Dia wajiblah kena diri juga walaupun bokok. Dan kalau dia rokok, dia sikit lagi tambah gitu. Dia tambah sikit lagi. Dia macam rokok dah dia tu. Dia memang dia orang tua contohnya dia gitu dah, umpamanya tua dah. Macam mana? Nauzubillah. Kita biarlah tu hawi segar mega siapa ketua dah umpamanya. Jadi dia bokok ni, jadi kalau dia rokok pun gitu ke. Tapi dia kena diri juga. Janganlah kena mentah-mentah lah aku rokok dah, terrokok dah ni duduk dah, jangan. Diri juga. Kemudian bila rokok betul tu dia rendahkan sikit lagi. Kalau dak urut-urut apalah. Isyaratlah dengan kepala ataupun mata. Mula-mula kepala dulu, mata, kemudianlah baru hati. Okey, niat ni rokok, ni diri sama je tak umpamanya, sebab dia ada penyakit macam tu. Gitulah keadaannya berhubung dengan perkara tu. Jadi kalau berdiri ni kita kena ingat beberapa perkara. Sekurang-kurangnya 5 perkara kena ambil perhatian. Yang pertamanya, masa kita berdiri tadi, biarlah kita berat atas tapak kaki. Maknanya kita diri betul lah. Diri betul. Jangan kita berdiri dalam keadaan tergantung. Tak sah mayah. Maksud sayanya dia diri dah, tapi dia main tali pun tahu. Okay, ada tali sini. Okay, tali sini ada. Ni bayangan khayal aja ni. Main tali tadi, kaki tak jejak. Kalau tali leher mati lah dia. Bukan tali leher, tali tangan. Dia pegang ni, dia diri molek ngadap kiblat. Allahu akbar. Kaki tak jejak. Boleh tak? Mungkin dia main serkah ke warna tak tahulah, contohnya. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia tak berat atas kaki. Dia kena berat atas kaki. Dia kena pijak kaki atas tanah. Dia jangan gantung diri gitu. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah luruh tulang belakang. Tulang belakang kena luruh. Jangan buat bokok gitu boleh. Kecuali kalau orang nyakit memang dia bokok dah. Itu cerita lain. Apa disebut dah dia dah. Okey. Yang ketiga, jangan condong ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bagi orang mampu ni, memang dah, tapi dia style gitu. Dia style nak condong buat gitu, teleng kepala tak apa lagi. Masalah teleng habis dengan bau-bau ke kiri ke kanan dalam keadaan dia mampu membetulkannya. Tak? Anda mampu mengubahnya umpamanya. Tapi dia buat sengit you tu lah umpamanya. Hobi umpamanya lah. Maka pada masa itu tak sah lah diri tadi. Dia kena betul juga gitu lah, bagi orang mampu. Kemudian menghadap kiblat. Pastikan diri molek dah berat kaki molek dah, tak gatal dah apa dah. Dak menghadap kiblat dah, nak mayang pun tak sah lah mayang tu dah. Yang kelimanya, mestilah tempat berdiri tadi tidak ada najis. Jangan ada najis. Begitu kaedah dia. Kalau tempat diri molek dah, kiblat molek dah, hai semayang dah jejak atas benda apa? Okey. Masa musim gerbang dah umpamanya jejak atas binatang najis, binatang gerbang umpamanya dah. Tu tak boleh. Itu tidak sah lah semayang tadi, sebab dia duduk dia diri atas keadaan tempat yang tidak diiktiraf oleh syarak, iaitu tempat najis. Dan apabila dia berdiri, maka disunatkan dia letakkan tangan dia ke apa ni, ke macam saya sebut minggu lepas, ke tempat ni. Tak, minggu lepas dah sebut dah. Keadaannya ada kau bawa pusat ke atas pusat, tak payah ulang Tak. Tak payah ulang, maknanya dia minggu lepas cerita dah. Cuma yang saya nak cerita lagi minggu lepasnya, kalau masa berdiri tadi tu, tangan tu sunat kita letak tangan ni gini, tapi guana tangan tu. Tak, sebab kita tengok hari ni macam-macam pasal.
Ada gini sikit, ada gini sikit cetak ni buat mana ujung jari gini. Ada tak? Ada gini. Hok sedap lagi ada gini. Oh, dalam dia dah apa Dak kata lah. Gini haji bunyi. Dak, gini ni maksudnya tangan, tapak tangan pegang ke siku. Wan ni. Adakah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedok tu? Maka kalau kita tengok dalam kitab Al-Muhazzab. Kitab Al-Muhazzab Imam Abu Ishaq Syirazi. Dia menyatakan bahawa cara dia bila kita letak tangan tadi, letak tangan kat mana tu saya sebut dah minggu lepas. Tu kena ingat mula tak? Okey, tak payah ulang acak-acak kan. Jadi kita letak tangan ni guna tangan kanan atas tangan kiri. Dah boleh tak kalau tangan kiri atas tangan kanan? Boleh. Budak-budak orang panggil. Budak jauh berapa? Bukan dah jauh berapa, tadikah dah asuk umur 4 tahun. Okey, dah ikut sunnah Nabi. Dah ikut sunnah Nabi lah. Maknanya budak-budak pasti dia dah macam makan lipat balik tak, makan lipat balik budak-budak tak. Jadi nak ceritanya tangan kanan letak atas tangan kiri. Dah guna keadaan tangan tadi, iaitu disebut dalam kitab Muhazzab yang dipahami dalam konteks ini. Tangan ni, tangan kanan pergelangan yang panggil tak? Pergelangan tangan kanan ni dia pergi letak atas tangan kiri di mana sepanjang tapak tangan ni setuh 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu bahagian yang dipanggil sebagai kafung. Hok yang ni bahagian hok yang lepas daripada apa ni? Pergelangan tangan ni. Lepas pada pergelangan tangan ni kena setuh kat sikit situ. Yang kedua setuh pergelangan tangan. Dan yang ketiganya setuh bahagian atas pada pergelangan tangan. 3 bahagian kena tangan ni setuh. Tapak tangan kanan ni kena setuh 3 bahagian. Itu ikut sunnah tu. Macam hamba buat gini lah. Dalam tu dia dalam TV dia orang luar tengok dalam TV. Gini gitu. Okey. Mana dia hak sini ni setuh sini, hak tengah ni setuh tengah, hak ni setuh sini. Ada bahagian masing-masing tu setuh. Begitu. Dah kalau gini sikit apalah, asal setuh je 3 bahagian tu. Kemudian 2 jari telunjuk ni, subabah dengan al-wusta ni, jari telunjuk dengan jari tengah, biarlah dia belunjuk atas lengan, okey tak? Atas lengan ni. Dia belunjuk situ, belunjuk atas lengan gini. Macam gini kan. Okey. Belunjuk atas tangan 2 gini, ada pun 3 jari lagi tu dia genggang. 3 jari lagi tu ibu jari genggang bahagian atas. Kemudian hak jari keliki dengan jari manis tu genggang bahagian bawah. Ni cara dia. Ni cara betul. Okey. Begitu. Ni yang dipahami daripada kitab Muhazzab. Begitu dah. Itu kena ikutlah ikut gitu. Okey. Kemudian pula kita hendaklah tangan kita ni jangan setuh rusuk kiri dan kanan jangan buat gini. Jangan tangan kita ni, lengan kita ni jangan setuh pula rusuk kiri dan rusuk kanan kita ni. Kita kena tepek tubuh tak boleh. Tangan kita jangan tepek tubuh. Hak tepek tubuh tu hak tu je, hak pergelangan tangan tengah tu, hak tadi awak cerita tadi. Hak bahagian siku tu, hak bahagian lengan tu jangan tepek tubuh. Dah kena renggang gitu, macam kita kata macam sayak gitu. Macam sayak gitu. Gitu renggang kan. Renggang tu tak apa lah, beres . Ya, kalau kita buat gini boleh untuk orang puang. Dah kita orang lelaki kau orang puang. Pak depan ni lelaki belakang beringat tak tahu aku nyamar. Dah kita kata dah. Jadi kita orang lelaki kita renggang. Kalau orang puang pok belakang tu buat tu tepek ke tubuh. Gitu. Puan apa nak tepek tubuh gitu. Hak lelaki gini. Sebab tu kita jangan ikut kepuang. Kita orang lelaki depan ni. Pok kita lelaki. Tak kita kata dah. Jadi itu ikut cara yang sebenarnya. Yang sebenar seperti yang saya faham daripada kitab Muhazzab yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi saya ingat kita ikut apa yang disebutkan dalam kitab tersebut. Okey. Kemudian masa kita berdiri kaki kita tadi jangan kekeng jangan kekeng sangat. Ada juga hala ke kiblat walaupun sikit tak apalah.
Kekeng sangat, kecuali dah memang kejadian dia nak buat guna. Daripada kecil jadi ada dia kekeng gitu nak buat guna dah. Tapi kalau boleh dia elokkan benda tu, dia hala ke bukan kekeng gini. Kalau boleh hala gini sikit. Bukan 100% hala ke gitu. Maknanya hala ke gini sikit, hala ke orang panggil dia, hala ke ngadap kiblat sikit. Kadar di antara dua kaki tu kita tengok pada tumit. Kita tengok pada tumit tu kadar dia ialah sejekal. Kadar dia adalah sejekal. Kita ukur sejekal. Agak dah nak main ukur semua susah. Tok Imam kata betul kasar, duk tunduk belakang berapa sejekal. Nak main nak ukur tak payah. Tak kita kata anggar orang. Ya tu ya. Lebih kurang. Tak apa ya tu. Dan saya rasa kita hari ni pun betul dah tu. Betul dah. Okay. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia pakai sejekal ukur orang dia. Tumit tu kena ukur. Tak payah ukur anggar orang. Ukur sekali je tengok. Tengok guna. Anggar orang ya tu. So, pakai tu sekali pakai anggar orang lepas benda tu. Itu mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Hanafi, dia kata 4 jari. Spek lagi mazhab Hanafi. Tumit dengan tumit tu, kanan kiri tu, masa kita diri tu biar 4 jari. Anggar-anggar 4 jari kena spek lagi. Ada pun mazhab Maliki dengan mazhab Hambali pakai uruf. Tak apalah, asat buka je. Asat buka je. Itu yang dikehendaki apabila kita berdiri. Itu yang berkait lah, yang berkait dengan diri tadi. Kemudian nak sebut apa lagi? Kalau orang tu tak mampu, maka dia boleh sembahyang duduk. Saya sebut dah tadi. Macam mana pula duduk atas kursi? Boleh ke sembahyang duduk atas kursi? Maka ada satu kitab nama dia Tanbihun Nasi fi Hukmi Salati 'alal Kursi. Nama kitab. Syekh Hamdan Al-Ghamidi nama. Syekh Hamdan Al-Ghamidi. Dalam kitab tu dia bincangkan masalah sembahyang duduk atas kursi. Dia kata zaman dulu ada sembahyang atas kursi-kursi. Zaman learning dia main atas kursi. Dia memang ulama barulah, Dr. Hamdan Al-Ghamidi. Jadi macam mana boleh tak? Boleh. Tapi janganlah mentang-mentang duduk atas kursi dak sujud dak rokok. Hak yang mampu sujud, hak mampu rokok. Mungkinlah rokok dia tak mampu, tu ya duduk atas kursi, tapi mungkin sujud dia mampu. Jangan mentang-mentang duduk atas kursi kau, siapa ke rokok sujud dia mampu, dak sujud terang bak duduk atas kursi kan dia kata dah. Jangan. Tu dia kena, tu dia kata tambihun nasi tu. Nak ingat kepada orang lupa bi hukmi salati alal kursi, kepada orang sembahyang atas kursi. Nama kita gitu. Nak peringat. Peringat sungguh jangan kita mentang-mentang duduk atas kursi, boleh sujud dak sujud terang. Apa duduk atas kursi, nak jember mula air tak sabar je. Jangan pakai sabar pakai serawak. Pakai sabar tak boleh pakai serawak. Mana kita kata kena duduk atas kursi mula, barulah kena sujud, kemudian lepas benda tu duduk atas kursi mula. Sama ada nak duduk antara dua sujud atas kursi juga kalau tidak mampu dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi hak tu kena ingat, kena jaga benda yang begitu. Kemudian kalau dia nak semayang dalam keadaan duduk tadi, kita kena ingat dalam mazhab Syafi'i ni ada perbincangan. Seperti disebut dalam kitab Mughni Muhtaj, ada sebut, iaitu dia kita kena ngiring. Kita kalau orang tu tak mampu nak semayang duduk, hendaklah dia semayang baring. Baring tu macam mana baring tu? Berbaring tu dalam mazhab Syafi'i dia kena ikut peraturan. Yang pertamanya mestilah ala jambin. Ala jambin ni maksudnya mestilah duduk mengiring. Sama ada mengiring atas sebelah kiri ataupun mengiring atas sebelah kanan, atau rusuk belah kanan ataupun atas rusuk belah kiri, kau pandai. Tetapi lebih afdal dia mengiring atas rusuk belah kanan, macam gemayak dalam kubur. Gitu. Dia tak mati lagi sembahyang. Kan ingat mati dah tak mati ke dia sembahyang baru tak. Maka dalam kubur dia kita ngiringkan guana mayat. Begitulah kita ngiring pada masa kita sakit tak boleh nak duduk, maka bolehlah mengiring gitu. Wajib gitu dulu. Sama ada ngiring belah kanan, belah rusuk, atau rusuk belah kanan ataupun atas rusuk belah kiri. Tapi lebih afdal atas rusuk belah kanan. Okey, begitu keadaannya. Kemudian kalau dia tak mampu lagi nak rokok, nak sujud, nak bangun tadi tak mampu, pada masa itu dia isyaratlah ikut tertib.
Sama ada dia isyaratkan rokok dengan sujud tadi dengan kepala. Mula-mula kepala dulu. Makna dia sujud gitu, dia rendah sikit. Kemudian bila sujud pula rokok gitu rendah. Kemudian bila sujud rendah lagi dengan kepala dulu. Kalau tak mampu dengan kepala dak orok sangat dah. Memang dia duduk hospital dah. Tak? Pada masa tu dia isyarat dengan mata. Mata rendah sikit, ni rokok, kata bawah sikit, ni sujud. Okey, begitu. Kalau dak orok juga dengan mata, dengan hati, tiga tertib tiga itulah kena jaga. Jangan kepala gagah hari dok mata dah. Tak boleh. Okey, kepala gagah hari mata dia macam gitu dah. Dia nak pakai mata dah boleh. Dia kena kepala dulu dah. Isyarat dengan kepala dulu gitu. Itulah keadaannya. Okey, balik semula kepada bukan balik semula lah, nak orang panggil perhabis lalu tu. Iaitulah kalau tak mampu juga famustalqiyan. Kalau tak urut miring, barulah boleh meletang. Jangan duk meletang dulu. Itu ikut tertib mazhab kita seperti disebut dalam kitab Mughni Muhtaj. Saya tidak nafikan bahawa boleh juga kalau dia pakai mazhab lain, tapi oleh kerana kita ni saya rasa sakit kita tu boleh jadi kalau kita boleh ra'i mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i dulu. Kalau tak boleh sangat barulah. Dalam mazhab lain, umpamanya dalam mazhab Hanbali, dia kata kalau tak boleh duduk semayang dalam keadaan baring ke mana? Kau pandang netang boleh, ngiring boleh. Tapi mazhab kita tak, mazhab kita Syafi'i tak, kena ngiring dulu. Tak boleh ngiring barulah meletang. Meletang tu makna kita baring secara meletang lah. Kaki kita ke arah kiblat. Kaki ke arah kiblat. Begitu kaedah yang kita kena tu. Tapi saya rasa boleh kita rakyat mazhab Syafi'i dulu lah, jangan pakai mazhab lain lalu dah. Kalau tak ada masalah apa, kita pakai mazhab Syafi'i dulu, boleh ngiring gitu. Kalau tak boleh barulah kita melentang. Begitu kaedah je yang sebenarnya. Okey, kemudian kalau umpamanya seorang tu dia semayang dalam keadaan duduk. Kita balik semula pada duduk. Sebab tadi orang duduk dia tak terang habis. Okey, derah hangat mari fikiran tang semayang baring ni. Jadi kalau orang tu semayang duduk, balik semula ni dah. Balik semula, ingat ni. Bila kita semayang duduk, orang tu semayang duduk, dia nak duduk kuan ni. Maka mazhab kita mazhab Syafi'i, dan juga saya tengok dalam pandangan mazhab Hanafi pun sama, iaitu duduk mula-mula yang terafdalnya lah duduk iftirash. Iftirash ni duduk macam ke tahiyat awal. Dah duduk tahiyat awal mana? Kaki belah kanan dia cacang, dan kaki belah kiri kita letak punggung kita atas dia. Kita duduk atas punggung kita ni, atas kaki, atas perut. Atas perut kaki kiri. Kaki belah kanan cacang. Okey. Dalam keadaan ibu jari tu kita rekok ke arah kiblat. Bukan ibu jari, hujung jari. Hujung jari ngekok ke arah kiblat. Hak tu yang orang panggil duduk iftirash. Hak tu lebih afdal. Yang sebaik-baiknya begitulah. Kemudian kalau kita nak duduk cara lain, boleh, lebih afdal. Nak kata lebih afdal ni maknanya lebih banyak pahala kita buat gitu. Tapi kalau orang tu nak duduk pesen lain, nak duduk mana? Nak duduk seller boleh. Dah pelik lah bayang duduk seller. Jangan, boleh. Asal kira lah pelik dah pelik. Boleh. Tak? Asal duduk guna-guna boleh belaka. Asal dada ke arah kiblat. Lepas benda. Tapi yang terpilih sekali lah iftirash. Begitu. Nak duduk cara tahiyat akhir pun boleh. Orang panggil duduk tawarruk. Okey, gitu kaedah dia. Itu mazhab kita. Ada pun macam kita kata setengah-setengah mazhab lain. Umpamanya kita kata mazhab Maliki, saya tengok dia kata bahawa duduk tarabuk yang terbaik. Tarabuk ni duduk seller. Sebab apa? Sebab riwayat daripada Aisyah menyebut raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli murabbi'an. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan duduk seller. Jadi dia kata duduk seller molek kali. Apa? Dan Nabi duduk seller. Tu dia kata begitu dah. Riwayat begitu dah. Jadi itu pandangan sebahagian daripada ulama, termasuk ulama-ulama daripada mazhab Maliki. Kemudian ada satu lagi pandangan, iaitulah duduk yang terbaik ialah duduk ihtibak. Duduk ihtibak ni duduk mana? Duduk ihtibak. Tak jadi ngomong duduk ihtibak tau. Ihtibak dalam bahasa Arab, iaitulah kaki cacang.
betih cacang, betih ngapa cacang. Dia tak kan nak buat sini. Nak kata dah. Payah tak kan nak buat tani. Nak kata dah. Ni kaki lah. Ni kaki ni peha dah. Gitu. Guana tahu. Gini habis kurang gini. Ni kita Dah kata dah gini kaki betih tu silang lah, macam-macam silang itu. Tak silang pun apa, silang pun apa. Betih tu tinggi gitu, kemudian peha tinggi juga. Kita nak pauk ke tak pauk ke pandai lah. Macam duduk orang malah gitu. Lebih kurang duduk macam duduk orang malah gitu duduk gitu. Itu duduk ihtibat dia panggil. Tetapi ala kuliahnya itu afdaliyah. Afdaliyah ni apa? Isu yang berkait dengan mana afdal je. Duduk guana-guana terpulanglah. Kok pandai kita lah nak duduk guana-guana. Nak duduk atas kursi pun boleh. Dia orang tanya duduk atas kursi, duduk atas gerai, boleh kok atas gerai. Sama lah kursi gerai dan sebagainya dah. Boleh, tak ada masalah apa-apa. Itu dari segi afdaliyah sahaja. Yang saya bila teringat kepada hak duduk-duduk ni, ada baru ni orang tanya, hak ni benda lain tapi tak apa dah, tambah sikit lah. Tambah sikit. Ada orang tanya baru ni, apa hukum duduk begini? Duduk kaki ni bukan kis duduk dalam semayang bagi orang sakit ni, bagi kita duduk biasa, duduk dalam keadaan duduk antara dua sujud. Okey, ataupun duduk tahiyat. Apa hukum kita duduk antara dua sujud tadi, kaki cacang dua-dua? Kita punggung kita duduk atas tumi. Apa hukum? Jadi hukum dia adalah boleh, harus, tak makruh. Berdasarkan kepada apa yang disebut dalam kitab Sabilal Muhtadin, ada 3 cara riwayat daripada Nabi duduk atahiyat. Orang panggil dia duduk antara dua sujud ni. Duduk di antara dua sujud. Ini bukan kis semayang duduk ni, kis saja nak mari fikiran nak tambah sikitlah. Mari fikiran nak tambah. Iaitu yang pertama duduk iftirash. Waktu Nabi banyak sekali buat. Duduk di antara dua sujud. Iftirash macam tadilah, hak kaki sebelah kanan cacang, hak kaki sebelah kiri kita duduk atas perut dia. Yang kedua duduk cara silang kaki. Silang kaki maknanya dia kaki kanan letak atas kaki kiri gitu. Dia silang gitu. Kita duduk atas tumit lah, tapi dia silang. Yang ketiga duduk secara kaki kanan dengan kaki kiri duduk cacang. Duduk cacang, kita duduk atas tumit terus. Begitu. Jadi tiga cara tu Nabi duduk belakang. Tapi dalam kebanyakan keadaannya Nabi duduk secara iftirash. Cara iftirash. Soalan yang ditimbulkan, dia kata makruh. Dok makruh duduk gitu, duduk yang tak akhir tu, yang dikatakan sebagai kaki cacang belakang dua-dua tu, kita duduk atas tumit, dok makruh. Kadang-kadang orang silap dengan duduk iqa'a'. Iqa'a' ni bukan duduk gitu. Iqa'a' ni duduk kaki kanan dengan kaki kiri tu buka, punggung duduk atas latar macam duduk cek. Hak tu tak boleh, hak tu makruh. Hak tu yang makruhnya. Jadi itu kena ambil kira lah. Okey. Jadi begitulah keadaannya. Itu tambahan je, bukan kait dengan hak kita belajar malam ni lah. Okey, habis. Kemudian timbul pula persoalan, kalau orang tu dia semayang diri boleh kalau dia sender. Kalau dia sender dinding boleh semayang diri lah. Kalau dia tak sender, dia semayang duduk, boleh tak? Okay. Maka dalam mazhab Syafi'i kata bahawa benda ni khilaf lah banyak. Hukum dia harus, tak ada masalah, boleh. Berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan bahawa falamma asanna, mana asanna Rasulullah, apabila umur Rasulullah dah meningkat, hamalan lahma, dia pun banyak menanggung daging, maksudnya tubuh jadi lain sikit lah, dah tua. Ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaihi, lalu Rasulullah dia ambil tiang, dia semayang dekat tiang. Maka berdirilah Rasulullah, berpegang atas tiang tadi, maka Rasulullah boleh berdiri. Jadi berdasar pada tu haruh, kalau orang tu dah orang nak duduk diri, tapi kalau dia gantung ataupun dia sender boleh diri, maka boleh harus. Begitu. Tetapi kalau berdasarkan kepada apa yang disebutkan dalam mazhab Maliki, Hambali dengan Hanafi, dia kata kalau orang tu boleh buat gitu, wajib dia buat gitu. Kalau dia boleh nyender kepada satu tempat, kalau dia tak mampu duduk, dia tak mampu diri, tapi kalau nyender boleh, wajib dia kena nyender sebelum dia duduk.
Tapi mazhab kita tak. Mazhab kita harus saja, boleh nak nyender, nak semai duduk pun boleh, nak nyender pun boleh. Begitu keadaan yang disebutkan oleh para ulama kita berhubung dengan perkara-perkara yang membabitkan berdiri, berdiri tadi. Okey. Pada masa kita berdiri tu, adakah kita ni kena tengok ke depan ke, mata kita guna boleh ke tengok ke depan ke tempat sujud dan sebagainya? Ada dibincangkan oleh para ulama sebab masa diri kan. Okey. Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat kita masa kita berdiri tadi kita tengok pada tempat sujud. Kita tengok pada tempat sujud. Dan ni lah kalau kita tengok kitab mana-mana dalam mazhab kita ni gitulah disebut. Okey. Sebab apa tengok pada tempat sujud tadi tidak meliarkan mata? Bila tidak meliarkan mata, maka dia lebih khusyuk. Jadi mata main peranan. Kalau kita tengok depan gitu, lalu orang nitah, mamak ni. Lalu nitah seorang lagi, berahing ni. Duk bilang orang, mak berahing orang panggil. Tak? Lalu seorang lagi, orang ni pula nama kau andalah nama Sulaiman, buat lolok je, bukan sungguh. Okay? Nama ni reka-reka je, tidak ada kaitan orang sini. Okay? Kalau mari tu pula dia tambah pula. Kalau musuh politik dia umpamanya mari, ada gok orang ni dah, mari tambah pula. Dah nak khusyuk wan ni. Mari tengok depan gitu. Kemudian hak pernah balah dia dulu, kis mahkamah dulu. Natah ada tambah pula sekira kita kata dah. Nak khusyuk wan ni kalau tengok depan gitu. Tapi kalau kita tengok tempat sujud tadi, lamak belaka beres. Mamak lalu, tak ada masalah. Musuh politik dia lalu, tak ada masalah. Hak menang, hak dia kalah dulu lawan mahkamah pun. Tak ada masalah. Tak kita kata dah. Ada masalah belaka, tengok tempat sujud. Tak. Tempat sujud. Tak ada orang nak pergi toilet dia tempat sujud tengok. Ada. Tak. Tengok depan. Okey, itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Memang baguslah dalam mazhab Syafi'i begitu. Mana kita tengok situ semua. Bukan setakat diri je, sujud pun gitu juga, rokok pun gitu juga, kita tengok situ, duduk tahiyat pun gitu juga, duduk di antara dua sujud pun gitu juga, tengok tempat yang sama. Jadi sebab tu sebenarnya jangan ada bunga-bunga tempat tu. Tempat kita sujud jangan ada bunga-bunga pula. Jom kita tengok hari ni warna gitu. Banyak dah bunga. Tak? Bunga Allah lawanya, bunga kapek ni kita tengok, ya. Lawanya kalau sejadah pula, dia lokis Kaabah warna belok arok kali ni habis. Dia kritik kesenian orang lain pula. Okey, gitu. Macam-macam. Lepas tu main mikir pula, kenapa macam palang je? Ke ada palang sejadah tengok, dia main mikir macam-macam. Jadi sebab tu hukum dia makruh kalau tempat tu ada macam-macam. Kalau boleh biasa je. Kalau putih-putih, kalau mendapat warna sewarna je, senang. Jadi dok. Kalau orang tak khusyuk juga. Kita berusaha, gitu. Orang panggil usaha. Kalau tak khusyuk juga tu dah nak buat mana? Itu kadar masing-masing, kemampuan masing-masing. Dah. Letak warna putih, tak khusyuk juga. Putih ni melambangkan, mari mikir bab dari lain pula. Dah, mari dah. Letak warna kuning, gini, kuning ni lambang ni. Dah. Merah ni dari Selangor. Merah kuning. Mari tu cerita lain lah, main mikir juga siapa dekat kata. Maknanya kita nak sewarna je. Kalau main mikir juga tu kita usaha dah. Kita usaha dah nak khusyuk sat ni. Tak? Gitu. Jadi sekurang-kurangnya seboleh-bolehnya biarlah tempat kita sujud kosong. Ada benda tak? Jangan kita letak perkara. Hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Begitu. Maknanya kita kena ingatlah satu benda tu. Begitu kaedahnya. Jadi kemudian kalau kita tengok pada mazhab lain, contohnya kita kata dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki dia kata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dalam Quran sebut, hendaklah kamu halakan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi ayat tu nak suruh Nabi ngadap Kaabah. Daripada sebelum ni ngadap ke Baitul Maqdis, sekarang ngadap Kaabah. Itu makna ayat tu. Tapi sebut fawalli wajhaka. Allah Ta'ala sebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hendaklah kamu wahai Muhammad halakan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Sebab tu dalam mazhab Maliki, seperti yang dinukilkan dalam kitab-kitab dia lah, kitab mazhab Maliki, dia kata bahawa sunat hukum dia kita tengok seterik. Jangan tengok pak sujud, tengok seterik gitu ke depan. Bila tengok seterik, sebab apa? Kita nak mata kita ni ngadap kiblat. Gitu. Mata pun ngadap kiblat, muka ngadap kiblat, hidung ngadap kiblat gelap belaka. Begitu lebih afdal gitu. Tapi
cobaan banyak lah. Cobaan dia ingat apa sebut dia. Lalu orang ni hon, lalu orang main lalu orang ni empat jalan. Dah, mari macam-macam ulasan. Kalau tulis hak benda hak dia mikir tadi tau. Ramuknya 3 gelas surat khabar mak tu beli. Tak, dia kata dah. Sebab tu makna dia lebih baik kita pakai hak pertama tadi, tengok dia tepat sujud masa kita berdiri tadilah. Dan ada juga saya tengok dalam satu kitab nama dia kitab Rawa'i' al-Bayan, tafsir Syekh Muhammad Al-Sabuni. Saya tengok dalam kitab tu dia sebut satu pandangan lagi. Iaitu dia kata apa? Dia kata masa kita berdiri kita tengok tempat sujud. Tapi bila kita rokok kita tengok ke betih. Jangan tengok pada tempat sujud. Tengok pada betih. Dia kata. Kemudian bila kita duduk antara dua sujud, kita tengok peha. Pada masa kita sujud, kita tengok kedong. Nyala. Tengok kedong. Dah umpamanya. Lepas pada tu begitulah. Ini pandangan bagus juga ni. Boleh ke pakai pandangan tu? Boleh ke? Saya rasa dak nenggok tau. Daklah nenggok sangat masa kita duk rokok duk nenggok punya dah. Okey. Jadi ikutlah antara pendapat pertama dengan pendapat ketiga. Pendapat kedua tengok sterik tadi biar dululah. Kita ni dah payah kosong. Tiba-tiba tengok sterik pula dah. Jadi kita pakai pandangan pertama ataupun tengok kedua masa kita berdiri tadi, barulah insya-Allah kita telah menunaikan sembahyang. Maksud saya juzuk sembahyang tadi yang dikatakan berdiri tadi, satu juzuk daripada sembahyang dengan sempurnanya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.